Selamat sejahtera. Kembali lagi dengan saya, Cikgu Aira, untuk topik pembelajaran pada hari ini, iaitu penjodoh bilangan. Baik, sudah sedia untuk belajar? Kita lihat pada slide yang seterusnya. Apa itu penjodoh bilangan? Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan. Penjodoh bilangan, kata bilangan. Baik, kata bilangan ialah kata atau perkataan yang kita guna untuk tentukan atau menyatakan jumlah kuantiti. Contohnya, 2 batang pen. 2 itu ialah kata bilangan. Batang itu ialah penjodoh bilangan. Baik, lihat contoh di sini. Ini ialah harimau. Kita akan sebut seekor harimau atau seperti yang saya tulis di sini, 2 ekor harimau. 2 ini merujuk kepada kata bilangan dan ekor merujuk kepada penjodoh bilangan. Maka kedua-dua ini dijodohkan barulah membentuk perkataan dan yang gramatis dan memberi makna yang tepat. 2 ekor harimau, 2 ekor burung, seekor gajah. Se merujuk kepada 1. Kata bilangan se ialah merujuk kepada 1. Kalau ada 5, maka 5 kata bilangan ekor penjodoh bilangan. Maka jadi 5 ekor harimau. Itulah penjodoh bilangan, menjadi pasangan kepada kata bilangan. Baik. Penjodoh bilangan juga mana kita nak letak? Kita letak selepas kata bilangan. Kata bilangan di hadapan dan hadirnya kata penjodoh bilangan selepas itu. Lihat pada gambar. 2 ekor harimau. 2 ini ialah kata bilangan. Ekor harimau. Ekor ini penjodoh bilangan, maka kita letak kedudukannya selepas kata bilangan. Okay, contoh kedua. 1 ekor burung atau seekor burung. 1 se kata bilangan di hadapan dan diikuti dengan penjodoh bilangan. Maka jadilah 1 ekor burung, 2 ekor burung. Baik. Penjodoh bilangan juga ada masanya tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Ada beberapa masa kita tak guna penjodoh bilangan sekali dengan kata bilangan. Baik, seperti contoh ayat yang pertama. Semua orang peserta sudah bersedia. Ayat kedua, semua peserta sudah bersedia. Baik, antara ayat 1 dan 2 ini, ayat 2 ialah paling tepat dan betul. Ayat pertama ialah salah kerana ada kata penjodoh bilangan dalam ayat tersebut. Kenapa salah? Sebab ianya sudah leweh. Semua orang peserta. Semua peserta. Maka, yang paling tepat ialah semua peserta. Baik, saya ulang. Penjodoh bilangan ialah pasangan kepada kata bilangan. Hadir dan kedudukannya selepas kata bilangan dan ada kalanya penjodoh bilangan tak digunakan dengan kata bilangan. Baik. Bagaimana pula dengan kata bilangan? Kata bilangan ialah perkataan yang kita guna untuk menyatakan jumlah atau kuantiti sesuatu. Contoh, 5, berbagai-bagai, beberapa, seperempat, semua, setengah, sebahagian, jutaan, ribuan, tiap-tiap. Baik, kata bilangan ini kita boleh bahagikan kepada 5 jenis. Tetapi hari ini kita lihat secara permukaan sahaja. Baik, kata bilangan. Baik, lihat contoh ini. Ayat yang pertama. Semua calon UPSR sekolah saya anak petani. Okay, dalam ayat ini, semua ini ialah kata bilangan. Tetapi tidak dilengkapi, tidak dipasangkan dengan penjodoh bilangan. Sebab tidak perlu. Lihat ayat nombor 4. 5 orang pemain daripada pasukan itu sangat handal. 5 kata bilangan. Orang ini ialah
penjodoh bilangan. Baik, nombor 7. Beberapa orang murid yang tinggal di asrama tersebut daripada keluarga berada. Beberapa kata bilangan orang ini ialah penjodoh bilangan. Baik, kita lihat pada slide ini. Apakah contoh penjodoh bilangan yang ada? Baik, lihat pada slide yang pertama. Angkatan digunakan untuk manusia atau benda. Angkatan tentera, angkatan polis. Baris digunakan untuk benda, manusia yang berbaris. Orang, rumah, pokok, pemadam. Kalau batang digunakan untuk benda yang panjang. Kayu, galah, sungai, lilit. Contohnya, sebatang kayu dijumpai di bawah meja abu. Contohnya, baik yang seterusnya, bentuk digunakan untuk benda yang kecil dan berkeluk. Cincin, subang, mata kain, permata. Itulah contohnya. Kalau berkas, untuk benda yang diikat bersama-sama. Contohnya, kunci atau lidi yang kita ikat semua banyak. Okey. Lain, bidang. Bidang kita guna untuk rujuk kepada benda yang luas. Kebun, tanah, sebidang tanah, 2 bidang tanah, sebidang ladang. Okay. Kalau biji digunakan untuk buah, sayur-sayuran atau benda yang kecil. Sebiji telur, 2 biji telur, 4 biji guli, sebiji bola. Kalau bilah digunakan untuk benda yang tajam, sebilah pisau. Contohnya, kalau buah digunakan untuk benda yang besar dan padu yang tidak menentu. Contoh, sebuah kereta, sebuah peti sejuk, sebuah almari, sebuah motosikal. Kalau buku, kita guna untuk benda yang berbongkah seperti sabun. Sabun yang buku tu, bukan sabun yang kita picit, itu cecair. Sabun buku atau roti. Bukan roti gardenia yang awak beli dah dipotong, tidak. Roti yang berbentuk macam ni kita beli sebuku, balik rumah kita potong. Itulah sebuku roti. Baik, contoh lain. Contoh lain pula, cekak guna untuk himpun benda. Contoh benih padi, tangkai padi, kita cekak. Contoh yang lain, cubit digunakan untuk benda yang diambil sedikit sahaja dengan jari. Contohnya garam, gula, cubit sikit sahaja. Itulah secubit. Kalau das digunakan untuk rujuk kepada bunyi tembakan seperti pistol, senapang atau meriam. Berderet guna untuk benda yang kita susun, yang disusun. Contohnya rumah, kereta. Kereta di taman itu disusun secara berderet. Okey, deretan kereta itu kelihatan menarik sekali. Okey, seterusnya ekor digunakan untuk binatang. Ikan, ayam, itik, ular, gajah, semua boleh. Kalau gelong, kita guna untuk benda yang panjang dan bergulung. Contohnya, rotan atau wayar. Genggam, kita guna untuk benda yang boleh digenggam dengan tangan. Contohnya, kita ambil beras, genggam. Satu tapak tangan penuh, itu kita panggil genggam. Kalau gugus, kita guna untuk benda yang buah-buahan yang berkelompok seperti buah anggur atau kunci yang banyak-banyak. Ataupun boleh juga buah kelapa sawit. Okey. Kalau segerombolan. Segerombolan ini kita guna untuk orang. Tetapi hanya untuk orang jahat sahaja. Samsing, perompak, penjahat. Kita tak guna segerombolan ini untuk orang baik. Contohnya polis, askar, tidak. Segerombolan hanya untuk orang yang merujuk kepada orang yang jahat, pencuri ke, perompak ke. Jelas? Okay, gumpal digunakan untuk perbuatan benda yang kita boleh gumpal. Contoh tanah atau kertas. Ambil kertas, gumpal. Okay, ada 5 kertas yang dah digumpal, maka kita akan cakap 5 gumpal kertas. Jelas? Okay, kalau helai, kita guna untuk benda yang nipis dan lebar. Contohnya baju, seluar ataupun ini. Sehelai tudung. Sehelai kain. Benda yang nipis. Okay, kalau ini pula, sebatang pen. Kalau ada 5,
5 batang pen. Yang ini botol. Sebotol krim. Contoh yang lain. Ini apa penjodoh bilangan yang sesuai? Sepasu bunga. Ataupun dah digubah cantik, kita boleh juga sebut segubah bunga. Itu adalah contoh penjodoh bilangan. Baik, sekarang kita buat latihan bersama-sama, kita bincangkan. Untuk kita bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan ini, kita kena pasti dulu gambar dan penjodoh bilangan yang sesuai. Baik, lihat pada gambar ini ialah seorang perempuan memakai rantai. Maka apa penjodoh bilangan yang sesuai untuk rantai? Seutas rantai. Maka kita gunalah seutas rantai, boleh bina ayat. Wanita itu kelihatan cantik apabila memakai seutas rantai emas. Jadilah ayat yang lengkap. Okey, yang kedua. Gambar apakah ini? Ini ialah bunga. Tapi bunga ini disusun bagaimana? Diikat dan dirapikan lalu digubah. Maka kita akan panggil ini ialah sejambak. Sejambak. Sejambak bunga. Bagi bunga yang digubah sebegini, yang kita boleh pegang dengan tangan, kita panggil sejambak bunga. Okey, apa ayat yang kita boleh bina? Abu menghadiahkan sejambak bunga segar kepada tunangnya. Abu menghadiahkan sejambak bunga segar kepada tunangnya. Okey, jelas. Okey, yang ketiga. Baik, lihat gambar. Muka macam orang baik ke orang jahat ni? Pegang cangkul, pegang belantan, mata tutup sebelah. Okey, ini ialah gambaran orang yang tidak baik. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita boleh guna orang. 6 orang penjahat. Boleh? Betul? Penjodoh bilangannya orang, betul? Atau kita boleh guna segerombolan. Sebab ini ramai, 6 orang. Kalau seorang, kita guna orang. Kalau ramai, kita boleh guna segerombolan. Segerombolan perompak itu telah memecah masuk bank untuk mencuri. Noktah. Sudah jadi ayat yang lengkap. Boleh guna orang, boleh guna segerombolan. Ingat, segerombolan hanya boleh guna untuk orang yang jahat. Okey, seterusnya. Bina ayat berdasarkan gambar. Gambar apa ni? Ini ialah gambar buah durian. Apakah keadaan buah durian tersebut? Macam mana keadaan buah durian tu? Letak elok-elok ke atau banyak ke sikit? Okay. Buah durian ni banyak, betul. Buah durian ni ada banyak. Maka diletak pun tidak disusun dengan elok-elok. Diletak sekaligus semua kat situ. Maka apakah penjodoh bilangan yang sesuai? Longgok. Longgok. Maka boleh bina ayat menggunakan penjodoh bilangan longgok. Selonggok durian. Kalau ada 5 longgok, 5 longgok durian. Bagaimana nak bina ayat? Kita boleh bina ayat contohnya. Selonggok durian itu dijual dengan harga yang sangat murah. Selonggok durian itu dijual dengan harga yang sangat murah. Baik, kita ke seterusnya. Durian lagi. Baik, ada perbezaan bagi setiap gambar ini. Apa penjodoh bilangan yang sesuai? Lihat pada gambar yang pertama. Ini ialah gambar durian yang baru saja dikupas dan buahnya elok terletak. Maka apakah penjodoh bilangan yang sesuai kita letak bagi gambar ini? Ini kita panggil sepangsa durian. Sepangsa. Tapi gambar yang kedua ni, jom kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7. 7 pangsa ke? Tidak. 7 ulas. 7 ulas durian. Kalau ini kita tak panggil ulas sebab dia masih lagi dalam durian yang baru dibuka.
Jadi, dalam ni kita tengok ada berapa? 1, 2, 3. Okay. Ayat yang kita boleh guna, cikgu bagi contoh. Dalam pangsa durian itu, terdapat 3 ulas isi durian. Durian, ini, kalau yang ini, ulas durian. Ini pangsa, sepangsa. Sepangsa durian ini ada 3 ulas isinya. Satu pangsa ada 3 ulas. Okay, gambar yang kedua, ulas. 7 ulas. Abu makan 7 ulas durian dengan gembiranya. Abu suka makan durian, maka Abu makan 7 ulas durian. Baik, seterusnya. Pisang. Pisang pun ada penjodoh bilangan yang berbeza. Lihat gambar yang pertama. Okay, kita kira dulu. Kita tentukan kata bilangan. 1, 2. Maka kata bilangannya 2. Tapi apa penjodoh bilangan yang sesuai? Biji. 2 biji. 2 biji pisang. Kalau gambar yang ini, ada banyak. Okay, ini ada 2 penjodoh bilangan yang sesuai. Yang pertama, sisir. S-I-S-I-R. Sisir. Atau yang kedua, sikat. Bukan sikat rambut, tapi sikat yang merujuk kepada pisang. Sesikat pisang atau sesisir pisang. Kalau ada 2 sikat pisang, 2 sisir pisang. Tapi kalau yang macam ni pula, yang banyak ni, kita tak panggil sikat atau sisir. Kita sebut sebagai setandan pisang. Setandan pisang sebab ada banyak. Dari tandan ni kita potong kecil-kecil, maka akan jadi sesikat atau sesisir. Lepas tu kita ambil beberapa biji dari sikat ini, maka akan jadilah biji. Jelas? Bagus murid-murid. Maka tamatlah topik kita pada hari ini, topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu penjodoh bilangan dan kata bilangan. Bagus. Baik, rumusan pembelajaran penjodoh bilangan ialah pasangan kepada kata bilangan. Bila sebut penjodoh bilangan, mesti ada kata bilangan. Kedua-dua ini ialah geng. Okay. Penjodoh bilangan hadir selepas kata bilangan. Tak boleh sebelum, mesti selepas. 2 ekor kucing. 2 buah kereta. 50,000 orang penonton. Jelas? Baik, selain itu, penjodoh bilangan juga ada masanya tidak berpasangan dengan kata bilangan, bergantung kepada ayat. Jelas murid-murid? Baiklah, sekian saja pembelajaran pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih.